amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan para jamaah, para pencinta Al-Quran yang bersama dengan kita pada saat ini lebih kurang 90 orang. Alhamdulillah. Kita mulakan dengan pujian tahmid kepada Allah, syukur padanya kerana Alhamdulillah dapat sama-sama kita membaca suratul Mulk. Dan pada saat ini kita akan teruskan dengan tadabbur daripada surah Al-Waqi'ah. Pada pertemuan yang lepas, kita telah membacakan tentang surah Al-Waqi'ah ini daripada ayat yang ke-13 sehingga ayat yang ke-26. Ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-26. Iaitu tentang golongan pertama jenis manusia di hari akhirat kelak, iaitu golongan Al-Muqarrabun. Golongan Al-Muqarrabun. Golongan Al-Muqarrabun ini merupakan hamba-hamba Allah first class. The best among the best. The best among the best. Maknanya dalam kalangan yang baik-baik itu, mereka itulah yang terbaik. Mereka itulah terdiri dalam kalangan para nabi, minas siddiqin, wasyuhada as-salihin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahawasanya golongan al-muqarrabun ini disebutkan pada pertemuan yang lepas, mereka itulah kebanyakannya adalah terdiri daripada kelompok-kelompok dulu, kebanyakannya dan sebahagiannya umat akhir zaman. Nahnul akhirun as-sabiqun yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hari akhirat kelak golongan al-muqarrabun ini dia akan mendahului saat mereka ini dihisap di hari akhirat kelak berbanding dengan umat-umat yang lain. Itu golongan al-muqarrabun. Kita faham tuan-tuan, di dalam surah Al-Waqi'ah ini Allah Subhanahu wa taala menyebut di padang mahsyar kelak manusia akan terpecah kepada 3 kelompok. Wa kuntum azwajan thalathah. Ayat yang ke-7 surah Al-Waqi'ah. Manakala manusia itu akan terbahagi kepada 3 golongan. Golongan yang pertama, golongan al-muqarrabun. Apa nikmatnya, apa kelebihannya, apa fadilatnya, itu kita dah sebut pada pertemuan yang lepas. Kalau kita ingat, kita boleh recall baliklah melalui ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-26. Maka pada malam ini, direction kita ataupun fokus tadabbur kita bermula pada ayat yang ke-27. Tuan-tuan, para jemaah sekalian boleh merujuk di dalam Al-Quran surah Al-Waqi'ah yang berada pada muka surat 534. Kita akan mulakan tadabbur kita pada malam ni bermula pada ayat yang ke-27. Sehinggalah pada ayat yang ke-40. Bermula ayat yang ke-27 sehinggalah pada ayat yang ke-40. Tentang apa ni? Tentang golongan yang kedua di padang mahsyar, iaitu golongan kanan. Golongan kanan. Golongan kanan ni siapa dia? Orang-orang yang baik juga. Orang-orang yang soleh juga. Umat-umat yang taat pada perintah Allah. Tetapi tidaklah sampai sedarjat dengan kelompok yang pertama tadi, iaitu golongan al-muqarrabun. Dia orang baik juga, tetapi tak mampu challenge lah kelompok yang pertama yang disebut tadi, golongan al-muqarrabun. Kita baca bermula pada ayat yang ke-27. Kalau boleh, para jemaah yang ada mushaf Al-Quran pun, kita sama-sama jugalah baca di rumah masing-masing ayat ini untuk kita kutip pahala bacaan Al-Quran dan kita nak faham apakah cerita di sebalik ayat ini, insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Dan golongan kanan. Al-yamin tu maknanya kanan. Al-yamin maknanya golongan kanan. Kalau kiri dia sebut shimal. Wa ashabus shimal, itu golongan kiri. Ayat ni nak bicarakan tentang golongan kanan. Orang yang baik.
tapi tidaklah sampai sedarjat golongan muqarrabun tadi. Wa ashabul yamin, kata Allah, dan golongan kanan, ma ashabul yamin. Apakah kamu tahu, wahai Muhammad, wahai Rasulullah? Allah tanya, siapakah golongan kanan itu? Para jamaah sekalian, ini merupakan teknik PNP Allah, pengajaran dan pembelajaran Allah. Allah tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan bermaksud Allah nak dapatkan jawapan, tidak. Bukan bermaksud Allah tidak tahu siapa golongan kanan ini, tidak. Tetapi pertanyaan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam konteks nak memberitahu jawapan, dalam konteks nak memberi pencerahan. Pertanyaan supaya orang tumpu perhatian dan dia nak bagi pencerahan. Macam saya lah, saya tanya kepada para jemaah ingat tak pada minggu lepas kita bicarakan tentang golongan mana? Kita bicarakan tentang dari ayat mana ke ayat mana? Bukan bermaksud bila saya tanya, saya lupa. Tidak. Bukan bermaksud saya tanya, saya nak dapatkan jawapan. Tidak. Tetapi pertanyaan itu untuk mengingatkan. Begitu juga pada ayat yang ke-27 ni. Bila Allah Ta'ala tanya, wa ashabul yamin, dan golongan kanan yang menerima buku catatan amalan melalui tangan kanan tu, kata Allah, ma ashabul yamin. Awak tahu tak siapa golongan kanan tu? Bukan bermaksud Allah nak dapatkan jawapan, tetapi Allah Ta'ala nak memberi jawapan. Maka jawapannya diceritakan pada ayat yang ke-28 sehinggalah pada ayat yang ke-40. Siapakah golongan kanan ini? Apakah nikmat yang dia akan dapat? Ini kita akan nak bicarakan secara sederhana saja pada malam ni, insya-Allah. Moga-moga kalau kita mengharapkan kita termasuk dalam kelompok Al-Muqarrabun, pastinya golongan Al-Muqarrabun ni pastinya antaranya kelompok yang masuk syurga tanpa hisab dan sebagainya, mendapat keistimewaan. Tetapi kalaulah tidak termasuk sekalipun dalam kelompok Al-Muqarrabun, kita mengharapkan Allah masukkan kita dalam kelompok Ashabul Yamin yang menerima buku catatan amalan melalui tangan kanan. Amin ya Rabbal Alamin. Maka Allah bicarakan apakah butiran-butiran nikmat yang disediakan khusus kepada ahli syurga golongan kanan ini. Kita lihat pada ayat yang ke-28. Fi sidrin makhdud. Golongan kanan ini, dia akan berada di dalam syurga, fi sidrin makhdud. Mereka bersantai di bawah bayang-bayang ataupun teduhan pohon-pohon bidara yang tidak berduri. Pohon-pohon bidara yang tidak berduri. Kita tulis sikit ataupun kita garis bawahkan sikit. Ayat ini nak menunjukkan salah satu pokok yang disebutkan khusus di dalam syurga. Pokok itu adalah pokok bidara. Pokok bidara. Pokok apa? Pokok bidara. Para jamaah sekalian, kita buat sikit catatan. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyebut ada beberapa jenis tumbuhan ataupun pokok yang ada di dalam syurga Allah. Semua ada, tetapi yang ni Allah sebut secara spesifik di dalam Al-Quran. Apa dia pokok yang disebut secara khusus di dalam Al-Quran? Itu adalah pokok ataupun buah syurga. Yang pertama, kita tulis sikit. Pokok ataupun buah syurga yang pertamanya, pokok itu adalah pokok bidara. Yang menghasilkan buah bidara tu, ini yang pertama. Kalau para jamaah nak dapatkan barakah, kita tanam jugalah pokok bidara kat rumah kita. Contohkan rumah kita ada laman, ada tanah. Jadi kita nak ambil barakah pokok syurga ni, kita tanam pokok bidara kat rumah kita. Walaupun
kita tidak buat apa-apa pun. Cuma nak ambil barakah. Oh, ini pokok yang disebut di dalam Al-Quran. Yang kedua, pokok yang ada di dalam Al-Quran ataupun buah yang ada di dalam Al-Quran yang disebut khusus ada di dalam syurga, pokok itu ataupun buah itu adalah pokok pisang. Pokok pisang ni yang kedua. Pokok pisang. Ini yang kedua. Yang ketiga, pokok anggur. A'nab. Pokok anggur. Ini yang ketiga. Yang keempat, pokok zaitun. Pokok zaitun. Ada Puan Akak Nur kata bidara di dunia ni berduri, ya betul. Tapi di hari akhirat dalam syurga tidak berduri, Allah sebut. Yang keempatnya pokok zaitun. Yang kelimanya ar-rumman. Ar-rumman ni maknanya delima. Palmograde, delima. Ini pokok ataupun buah yang disebut secara khusus di dalam Al-Quran. Inilah buah ataupun pokok syurga. 5. Dan yang keenam, an-nakhlah, iaitu pokok ataupun buah kurma. Buah kurma. Ada berapa jumlahnya? Cuba para jamaah tulis sikit. Berapa saya sebut tadi? 6. Ada 6. Ini buah disebut tin tak ada ke Ustaz? buah tin, dia disebut di dalam Al-Quran wattini wazzaitun, tetapi itu tidak disebut secara khusus buah tin itu adalah buah syurga. Disebut dalam Al-Quran wattini wazzaitun, tapi hanya disebut di dalam Al-Quran, tidak dinyatakan secara khusus ini adalah buah di dalam syurga. Ada juga tapi tidak disebut secara khusus. Faham tak? Faham. Okey. Itu disebut secara khusus ni. Contoh kan, pokok bidara ni Allah sebut wasidrim makhdud. Ahli-ahli syurga ni dia akan berteduh di bawah pohon bidara. Kalau di dalam syurga ni nak buah apa pun semua dapat. Nanti jangan pula kata durian ada tak Ustaz? Ada juga tapi tak disebut di dalam Al-Quran. Jambu ada, jambu pun ada. Harum manis ada, harum manis pun ada, semua ada. Tapi yang 6 ni disebut secara khusus di dalam Al-Quran, antaranya di dalam surah Al-Waqi'ah lah. Wasidrim makhdud. Ada berapa semuanya? Ada 6. Contoh kan, kalau para jemaah nak ambil barakah buah ataupun pokok syurga ni, kadang-kadang biasa kita goreng telur, contoh kan, kita goreng telur dengan minyak sawit. Tapi kadang-kadang kita tukar goreng telur dengan minyak zaitun. Goreng telur dengan minyak zaitun contohnya. Suami kita tanya, kenapa awak goreng dengan minyak zaitun ni? Kita jawab, kerana nak dapat barakah. Minyak yang disebut secara khusus minyak dalam syurga. Saya pun tengok ni ada yang jemaah kita namanya zaitun. Yang nama zaitun tu ketahuilah nama itu adalah merujuk kepada nama yang Allah sebut buah yang ada di dalam syurga. Buah lain ada juga. Buah tin, buah pokok bawang, semua ada. Kalau nak semua ada. Tapi yang 6 ni disebut secara khusus. Dapat tak poin dia? Nombor 5 buah apa Ustaz? Buah 5 pun ada. Kalau kita ni suka. Nombor 5 buah apa? Nombor 5 tadi buah delima. Ar-rumman. Ar-rumman ni maknanya delima. Palmograde. Ar-rumman disebut dalam Al-Quran. Yang keenam buah kurma ataupun pokok kurma. Buah kurma tu nombor 6. Dapat tak poin dia? Kini kita huraikan ayat yang ke-28 baru. Kalau para jemaah ada sedikitlah kelebihan dari sudut duit dan sebagainya, boleh pergi ke satu tempat di UAE, United Arab Emirates, belah-belah Dubai ataupun Abu Dhabi tu. Ada satu tempat di negeri di UAE namanya Sharjah nama dia. Di sana dia buat satu tarikan pelancongan namanya Islamic Botanical Garden. Taman ataupun kebun Islam. Dia buat kebun Islam. Di Islamic Botanical Garden ni
dia tanam semua buahan, semua pokok yang disebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ada duit boleh pergi ke sana di Sharjah UAE, nama negaranya United Arab Emirates. Nama tempat tersebut Islamic Botanical Garden. Semua pokok ataupun buah yang disebut dalam Al-Quran ada ditanam di sana. Kecuali dua je yang disebut dalam Al-Quran ataupun disebut dalam hadis tidak ada ditanam di sana, iaitu yang pertama pokok khuldi ataupun yang menghasilkan buah zakum tu, dan yang kedua pokok gharqad. Pokok gharqad ni adalah pokok bagi orang Yahudi. Yang pertama pokok khuldi yang menghasilkan buah zakum, kerana itu adalah pokok larangan. Yang keduanya adalah pokok gharqad. Pokok gharqad ini adalah buah ataupun pokok yang mana di akhir zaman nanti orang Yahudi akan berlindung di belakangnya. Dia akan melindungi orang Yahudi. Dua ni je tak ada di sana. Selain itu semua ada. Jelas para jemaah sekalian. Ini baru kita huraikan ayat yang ke-28 baru. Kita pergi laju sikitlah. Ayat yang ke-29. Ayat yang ke-29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa talhim mandud. Di dalam syurga juga akan ada pokok-pokok pisang yang tersusun rapi buahnya. Pokok-pokok pisang yang tersusun rapi buahnya. Ini saya sebut tadi salah satu daripada pokok syurga. Apa dia pokoknya? Pokok pisang. Pokok pisang. Ustaz, sama ke pokok pisang dengan pokok pisang yang di dalam syurga dengan pokok pisang di Bangi contohnya, di Kelantan, di Terengganu, sama ke pisang tersebut? Namanya mungkin sama, tetapi rasanya, bentuknya pasti tidak akan sama. Kerana nikmat syurga dan nikmat dunia ini dia tidak sama. Mungkinlah para jemaah akan tertanya-tanya, sebab kita di Asia Tenggara ni, di Malaysia, Indonesia dan sebagainya, bila kita sebut buah pisang, kita tak rasa eksklusif, betul tak? Kerana belakang rumah kita pun ada buah pisang dan sebagainya. Tetapi bagi masyarakat Arab, buah pisang ni adalah satu menu yang eksklusif, satu menu yang prestige. Dan biasanya kalau majlis keraian ataupun majlis kenamaan, salah satu dessert ataupun buah yang menjadi hidangan kepada contohnya majlis raja ke ataupun VIP ke, dia akan sediakan buah pisang. Sebab apa? Itu bagi dia makanan yang prestige, makanan yang prestige. Dia kalau orang-orang Arab, kalau dia datang Malaysia kan, dia tengok kita ni makan pisang goreng. Hui, dia kata luar biasa kamu ni. Macam kita tengok Mak Saleh makan strawberry cicah coklat. Makan gitu je. Dia macam luar biasa. Macam kita tengok orang lain makan buah strawberry contohnya. Kita nampak buah strawberry tu prestige. Padahal kalau pergi ke mana-mana tempat luar negara contohnya, itu biasa saja. Tapi pisang di tanah Arab, dia salah satu hidangan yang prestige yang dihidang di tempat-tempat hanya tertentu saja. Contohnya kan. Itu kenapa Allah bagi perumpamaan buah pisang. Ayat yang ke-30. Wa dhillim mamdud. Serta naungan yang tetap terbentang. Maknanya dia akan dinaungi sentiasa. Akan dinaungi sentiasa. Maknanya dia dalam keadaan selesa saja golongan kanan ni. Tetap terbentang. Maknanya dinaungi sentiasa. Kita di dunia ni, ada kadang-kadang kita tak dinaungi. Betul tak? Ada tibanya kita kena panas. Tibanya kita kena ribut pasir. Ada ketikanya kita kena hujan dan sebagainya. Maknanya ada ketikanya basah dan sebagainya. Tapi di dalam syurga, wa dhillim mamdud. Ayat yang ke-31,
Nak pergi cepat sikit. Allah sebut lagi wa ma'im maskub, dan air minuman yang sentiasa terhidang. Allah sebut. Salah satu nikmat syurga, air yang tak putus. Itu maksudnya. Para jemaah sekalian, kita mungkinlah yang duduk di Malaysia umumnya lah, ataupun mana-mana tempat di Bangi ke, di mana-mana yang tak ada masalah air. Bila kita sebut air yang tak putus ni, bagi kita biasa saja. Tapi bagi mereka yang berada di tanah Arab, ada setengah tempat airnya dicatu. Contoh kan, saya dulu belajar di Irbid, Jordan. Air yang masuk ke dalam tangki air hanya 4 hari sekali saja. 4 hari sekali je air akan dihantar ke dalam tangki air. Maka satu tangki yang penuh tu, maka pandai-pandailah ahli rumah untuk berjimat cermat. Supaya pastikan 4 hari tu air tu tahan. Maknanya tidak habis. Kalau habis, tak boleh nak mandi lah. Kita terpaksa mandi dekat tempat lain lah. Maka air ni satu benda yang bernilai. Bagi orang Arab, bila dia tengok wa ma'im maskub, air yang sentiasa terhidang, sama ada dalam bentuk minuman ke ataupun dalam bentuk kegunaan ke, ini merupakan satu nikmat bagi dia. Kemudian ayat yang ke-32, Allah Subhanahu wa taala sebut wa fakihatin kathirah. Apa lagi yang diberikan kepada golongan kanan? Wa fakihatin kathirah. Mereka akan diberikan buah-buahan yang banyak. Maknanya bukan hanya buah bidara je ada. Bukan makna buah pisang je ada. Bukan bermakna buah delima, buah kurma, buah apa lagi yang kita sebut tadi, zaitun dan sebagainya, itu je ada. Tapi wa fakihatin kathirah. 6 tu hanya sebagai contoh saja. Umumnya dia ada banyak lagi buah-buahan yang lain. Jangan pula kita tanya, musang king ada ustaz? Durian-duri hitam ada ustaz? Harum manis ada tak? Maka semuanya termasuk pada ayat yang ke-32 tadi. Diberikan kepada golongan kanan wa fakihatin kathirah, dan diberikan buah-buahan yang banyak. Kemudian apa cirinya? Ayat yang ke-33. La maqtu'atin wa la mamnu'ah. Buah tadi tidak akan putus dan tidak pula haram dipetik. Para jemaah sekalian, kalau kita di dunia ada sesuatu buah tu dia bermusim. Contoh sekarang ni musim durian. Bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8. Masuk je bulan 9, 10, 11, tak ada dah musim durian. Dia bulan 3, 4, 5, 6, itu musim harum manis. Kalau saya pergi Perlis pada bulan 12 tahun lepas, saya carilah, tanya kat kebun-kebun dekat Perlis tu, saya nak beli harum manis lah, nak bawa balik ke KL. Maka apa jawab mereka? Oh, sekarang ni harum manis tak ada, dia cakap. Kerana bulan 12 musim hujan. Nanti bunga-bunganya akan gugur kerana ditimpa hujan. Harum manis akan berbunga dan berbuah pada bulan 3, bulan 4, bulan 5. Sebab apa? Waktu tu hujan kurang disebut. Nak sebutnya di dunia ada musim buah. Ada musim dia. Musim harum manis, musim durian, musim rambutan. Lepas tu putus. Ataupun kalaulah buah tu ada sekalipun, kadang-kadang bila kita nak ambil tak boleh. Sebab apa? Yang pertamanya, duduk dalam kebun orang. Bukan hak kita. Ataupun kalaulah kita nak beli pun kadang-kadang mahal. Mahal. Durian RM19 sekilo contoh kan. Maka di dalam syurga la maqtu'atin wala mamnu'ah. Dia tidak akan putus dan tidak pula haram dipetik. Mungkinlah kita kan, ya Allah, teliyunya macam manalah rasa duri hitam ni. Teliu juga kadang-kadang. Saya sepanjang hayat hidup lah, tak pernah lagi ulas makan walaupun seulas duri hitam. Hanya tengok dalam video saja orang buat review. Teliyunya nak beli tapi mahal sangat, sampai 50 kilo dan sebagainya kan. Kalau sebiji tu kena
3 kilo dah 100.5 dah. Jadi kita tak belilah. Telio sangat. Tapi yakinlah satu hari nanti kita akan dapat rasa. Kalau tak di dunia, insya-Allah di dalam syurga kelak. Sebab Allah bagi jaminan. La maqtu'atin wa la mamnu'ah. Ayat yang ke-34. Wa furushim marfu'ah. Dan kepada golongan kanan akan disediakan tilam tempat tidur yang tebal, yang enak untuk dia tidur. Bagi kita di Malaysia, kita ada macam-macam jenis tilam. Tilam kowe yang baru sekarang ni. Tilam wono dan bagai-bagai lagi. Bagi kita, bila sebut tilam ni biasa. Tapi cuba kita tanya jemaah haji yang mabit di Muzdalifah, yang sedang buat haji sebagainya kan. Yang tidak ada tilam pada waktu tu, dia akan nak, ya Allah, kalau ada tilam seronoknya. Maka Allah ceritakan tentang nikmat tilam tadi. Itu yang ke-34. Ayat yang ke-35. Inna ansha'nahunna insya'a. Sesungguhnya kami telah menciptakan isteri-isteri mereka dengan ciptaan istimewa. Maknanya, Allah Ta'ala jadikan isteri kita ni sebagai ketua bidadari. Kalau sekarang ni, manakala bidadari-bidadari syurga itu sebagai pembantu kepada ketua bidadari. Dan dibuat dalam keadaan homemade. Maknanya pada waktu tu Allah Ta'ala ciptakan. Ayat yang ke-36. Faja'alnahunna abkara. Serta kami jadikan mereka sentiasa dalam keadaan abkara. Maknanya tak pernah disentuh orang. Tak pernah disentuh oleh mana-mana orang. Ayat ke-37. Uruban atraba. Yang tetap umurnya ini sebaya, kata Allah. Sebaya. Maknanya kalau umur lebih kurang 30-an begitulah. Allah jadikan sebaya. Bukan kata yang ni umur 50, yang ni umur 40, yang ni 60. Tak. Umurnya sebaya dengan umur kita. Kemudian Allah jelaskan kepada siapa nikmat ini. Ayat ke-38. Li ashabil yamin. Semua ini disediakan kepada golongan kanan. Siapakah golongan kanan? Thullatum minal awwalin. Ayat yang ke-40. Wa thullatum minal akhirin. Iaitu kata Allah, segolongannya daripada umat-umat yang dulu dan segolongan juga daripada umat yang terkemudian. Maknanya, umat sebelum Nabi Muhammad ada juga golongan kanan dan umat Nabi Muhammad pun ada golongan kanan. Kalau golongan muqarrabun, ramainya daripada umat dulu, sikit saja dalam kalangan umat terkemudian. Jadi, moga-moga kita termasuklah dalam kelompok golongan al-muqarrabun. Amin. Kalau tak pun, kerana sedikit saja umat yang akhir zaman ini, kita termasuk dalam kelompok yang kanan, insya-Allah. Jadi para jemaah, kita berhenti dulu pada ayat yang ke-40. Kita akan sambung pada pertemuan kita akan datang pada ayat yang ke-41, insya-Allah. Ayat yang ke-41 ni, Allah cerita tentang siapa? Golongan kiri. Apakah azab yang dirasainya? Apakah balasannya? Siapakah golongan kiri? Ini kita akan sambung perbincangan kita pada pertemuan akan datang, insya-Allah. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada admin. Persilakan, Puan. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas kesudian memimpin bacaan Suratul Mulk beserta tadabbur surah Al-Qiyamah pada malam ini. Semoga kita mendapat ilmu yang berkah, kefahaman atas apa yang telah dipelajari, ingatan yang kuat mengenanginya, seterusnya mengambil ibrah dan membuat refleksi dalam kehidupan seharian kita. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang benar dan yang baik, yang dipelajari, difahami dan diamalkan juga dikongsi bersama. Semoga Allah kurniakan hidayah kepada kita semua dan semoga kita semua sentiasa istiqamah dalam majlis ilmu seperti ini. Baiklah, sebelum berpisah, semoga kita diberi peluang lagi untuk bersama-sama Ustaz pada kuliah yang akan datang, insya-Allah. Saya serahkan semula majlis kepada Afadi Ustaz untuk menutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul As. Silakan Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga pada Puan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim.
Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua. Temu di lain